Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Jessica John, edisi 4 Januari 2021, hari Isnin, hari baru, tahun yang baru. Selamat tahun baru kami nak ucapkan kepada para penonton yang sedang menonton kami. Terima kasih kami ucapkan sebab masih setia bersama dengan kami di tahun yang baru. Jess, selamat pagi Jess. Selamat pagi John. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga John. Baju baru ke? Hey, John pun sama. Tahun baru, baju baru. Rambut baru juga ni John. Mana ada, rambut sama je. Okeylah, Jess sihat hari ini? Sehat John. Macam mana tahun baru? Okey, sambutan. Sangat meriah lah, tapi kena jaga SOP John. Apa azam tahun baru yang mungkin nak kongsikan? Adalah. Kalau nak tahu, PM tepi. Boleh. Baiklah, seperti biasa kami akan mulakan dulu dengan perincian berita, berita ringkas untuk anda, dan kami mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Sejumlah 11 lagi kematian baru direkodkan semalam akibat COVID-19 dan ini menjadikan jumlah korban akibat wabak berkenaan adalah 494 kes. Pada masa yang sama, negara Malaysia sekali lagi mencatatkan jumlah kes positif dengan 4 angka iaitu 1,704 lagi kes baru disahkan semalam. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada kes baru itu, 1,699 adalah kes jangkitan tempatan dan selebihnya ialah kes import. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif berubah menghampiri 120,000 iaitu 119,077 kes. Dalam pada itu, kes sembuh baru dilaporkan lebih tinggi berbanding kes baru yang disahkan iaitu sebanyak 2,726 kes dan menjadikan jumlah kes sembuh kini 97,218 kes. Jadi angka dekat Malaysia dah pun hampir mencecah 120,000 kes. Jadi peringatan untuk anda semua, patuhilah SOP. Kalau tiada urusan untuk keluar, tak payah keluar. Duduk saja rumah dan jaga kebersihan diri. Dan mungkin Jess boleh kongsikan perkembangan COVID-19 di Sarawak pula. Baik, perincian untuk kes COVID-19 di Sarawak adalah Sarawak semalam telah merekodkan 10 kes baru positif COVID-19 dan kes ini telah dikesan di daerah Miri 3 kes, Kuching 2 kes, Sibu 2 kes, Bintulu 2 kes dan yang mengejutkan Kapit 1 kes ya. Kes yang pertama dicatat oleh Kapit sepanjang negara ini berdepan virus yang membunuh ini. Dan ini menjadikan kes telah meningkat kepada 1,140 kes. Selain daripada itu, 12 PUI baru direportkan semalam dan 1 PUI masih menunggu keputusan makmal dan kita berharap keputusan itu negatif. Dan manakala satu kluster baru direkodkan semalam iaitu kluster Stutong yang telah melibatkan daerah Kuching, Serian dan Lunduk dan ini sekaligus menjadikan kluster yang masih aktif terdapat 2 iaitu kluster Stutong, Kuching dan kluster Mador, Meradong. Dan ringkasan kes pula mengikut daerah di Sarawak John. Miri, Sibu, Kapit daripada status hijau telah bertukar kepada status kuning dan bagi daerah Kuching, Meradong, Bintulu dan Lawas masih berstatus kuning dan 33 buah daerah lagi berstatus hijau. Dan inilah sedikit sebanyak perincian COVID-19 di Malaysia dan juga Sarawak ya John. Namun kita harus terus berjuang bagi menyelamatkan diri untuk daripada menjadi mangsa virus COVID-19 ini John. Mungkin John boleh ceritakan berita kepada penonton-penonton Sejahtera Asia. Berita yang seterusnya. Berita yang seterusnya berkaitan dengan tragedi feri Triso yang baru-baru ini telah pun mengejutkan kita di seluruh negara. Menurut Polis Daerah Seri Aman, mereka masih lagi menunggu laporan kimia sebelum melengkapkan laporan kes kemalangan maut melibatkan 9 sekeluarga di pangkalan feri Triso dekat Sebuyau pada Jumaat lepas. Menurut beliau juga, Ketua Polis Daerah Seri Aman, Deputi Superintendent Bingkok John berkata, siasatan kes itu kini di peringkat akhir oleh bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik IPD berkenaan. Jadi kami di Sejahtera Asia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan kepada anda yang mungkin akan menaiki feri perjalanan balik ke kampung ataupun ke Kuching, silalah ambil langkah yang lebih berjaga-jaga dan mengikuti arahan oleh pihak berkuasa. Sebab ini tragedi yang sangat-sangat mengejutkan dan juga sangat-sangat menyedihkan dan kita tak nak tragedi ini berulang lagi. Dan itu sebenarnya isu yang sangat membimbangkannya disebabkan kita kena menghadapi norma baru dan sekaligus kehilangan keluarga. 9 orang keluarga ni bukannya sedikit ya John, sangat banyak. Sangat menyedihkan. Baik, untuk perincian berita seterusnya. Pelan vaksinasi kebangsaan di Muktamad hari Khamis. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata perkara itu akan diputuskan pada mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 yang dipengerusikan oleh beliau sendiri secara bersama dengan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba.
Beliau berkata vaksin berkenaan tidak perlu lagi diuji apabila tiba di negara ini, memandangkan ujian klinikalnya telah diberikan kepada puluhan ribu individu sebelum ia mendapat kelulusan. Beliau juga berkata vaksin itu juga akan diberi secara percuma kepada rakyat melalui 3 fasa imunisasi dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya rasa itu adalah satu yang ditunggu-tunggu oleh bukan sahaja rakyat Malaysia tapi satu dunia dengan adanya vaksin ini untuk semua orang. Dan bagi Jess pula, kalau vaksin tu dah sampai sini, adakah Jess mungkin akan menjadi antara orang yang pertama untuk, contohlah kalau mereka ada sukarela kan, nak cakap siapa yang nak vaksin? Rasa Jess pergi tak? Boleh. Jess akan volunteer sendiri, John, kan? untuk cuba vaksin tu. Mana tahu terus sihat, terus terlepas daripada virus ni, COVID-19 ni. Tapi dia 3 fasa, so dia ada kena tunggulah. Tapi apa pun kena beri peluang kepada frontliner dahulu, John, dan kepada warga emas yang memerlukan itu terlebih dahulu yang pentingnya sebenarnya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia mendoakan agar semua proses pengambilan vaksin terutamanya dekat negara kita berjalan dengan lancar dan semoga ia dipermudahkan untuk semua pihak. Baiklah, itu saja antara berita ringkas yang kami nak kongsikan kepada anda, dan selepas ini kami akan bersama dengan 2 orang tetamu yang akan kongsikan serba sedikit mengenai tugas mereka yang mungkin kebanyakan daripada kita kurang tahu. Jadi kita akan berehat sebentar dan kita jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John dan juga Jess. Biasalah Jess pagi-pagi hari Isnin Monday Blues ni selalu tersasul. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada anda dan jangan lupa mengikuti kita di media sosial di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia, dan kepada anda yang terlepas siaran kita sebelum ini boleh saja saksikan kami di YouTube TVS TV. Saja Sejahtera Asia. Baik Jess, untuk pagi ini kita akan bersama dengan petugas dan cikgu Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PDK Seri Satuk ataupun lebih dikenali sebagai Pusat Kebajikan Datuk Amar Hajah Jumaani. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Siti Nur Afiza dan juga Syafrina binti Safri. Selamat pagi, selamat datang.
Selamat pagi. Baik, untuk pendahuluan sedikit, okey, Pusat Kebajikan ini menyediakan perkhidmatan sokongan kebajikan bagi sebuah pusat pemulihan dalam komuniti PDK dan juga untuk pusat aktiviti warga emas. Jadi kepada Siti Afizah dan juga Syarfina, mungkin boleh kongsikan apa antara tanggungjawab pusat pemulihan ini. Okey, pusat pemulihan dalam komuniti merupakan satu pusat untuk pemulihan anak-anak OKU, di mana kami lebih fokuskan kepada kanak-kanak sebagai contoh pengurusan diri, sebelum mereka memasuki persekolahan yang sebenar. Pastikan yang pengurusan diri mereka tip-top. Yes. Sebagai contoh, kita kena pastikan yang mereka sudah pun pandai pergi ke tandas tanpa bantuan ataupun pergi ke tandas dan pandai untuk mengurus diri. Yang asas lah, macam tukar baju, pergi ke tandas. Kalau yang kita pun fokuskan kepada kanak-kanak yang ibu bapa mereka nakkan satu pengurusan yang sebagai contoh, saya tak nak dah anak saya pakai pampers. Boleh tak cikgu minta tolong pengurusan diri untuk latih anak dia supaya boleh berdikari sendiri. Maksudnya sebelum pergi ke sekolah ni mereka kena belajar cara menguruskan diri dan sebagainya ya. Betul. Okey, tapi apa antara cabaran dalam mengajar atau mendidik anak-anak khas terutama dalam menjalani norma baharu ini? Sebab kita tahu kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi apa antara cabarannya? Kalau nak sebut pasal cabaran, banyak cabaran sebenarnya. Okey, lagi-lagi Sangat dengan besar lah. lagi-lagi dengan kita yang tengah dilanda COVID-19 ni dengan norma baru, kita nak kena fahamkan mereka apa SOP. Nak masuk kelas dah tak boleh nak rapat-rapat, atau boleh nak duduk dengan rakan-rakan, nak kongsi barang pun tak boleh. Benda tu sedikit cabaran untuk kita terangkan sebab kita tak boleh nak terangkan secara lisan sahaja. Betul. Mungkin juga dengan visual, dengan video. Kadang-kadang petugas pun memainkan Berlakon peranan yang peranan yang penting kena lakonkan. Okey, tak boleh tengok cikgu. Okey, kita tak boleh duduk rapat. Okey, diorang akan ikut. Itu cabaran jugalah. Mereka faham tak dengan sekali bagi tahu? Adakah mereka akan faham ertinya? Actually macam kurang lah sebab pemahaman diorang sangat kurang. So jadi kami sebagai petugas macam everyday lah harus explain dengan diorang. Okay, in terms of macam kita kena tunjuk video. And then kita lakonkanlah semula macam mana nak memahami Untuk anak-anak mereka tadi. faham. Sebab faham. kita tahu yang anak-anak istimewa ni dia susah nak memahami secara lisan dan juga melalui image apa semua tu. Jadi anda terpaksa melakonkan Yes, watak betul. supaya mereka boleh mengikuti jejak SOP itu ya. Pelakon hebat dia. Wow, betul. Ini tanggungjawab yang besar sebenarnya. Itulah, dia bukan saja lakon, daripada visual, video dan percakapan dan semualah sampai mereka faham. Yes, Okey, kita nak tanyalah, selain daripada dalam dekat pusat tu, selain daripada mengajar ataupun melatih mereka untuk menguruskan diri sendiri, mungkin apa lagi antara aktiviti lain yang dijalankan dekat pusat pemulihan ni? Banyak aktiviti yang dijalankan, banyak sangat. Kita ada sesi pembelajaran dalam kelas, ada sesi luar, sebagai contoh sukaneka. Kita pernah bawa lawatan sambil belajar. Dan kita orang pun pernah buat konsert amal OKU di mana semua pelatih kita menari bersama. Diorang pun ada pentas teater. Kita cungkil bakat. Selagi mampu kita bantu. Mereka enjoy tak? Mereka suka? Yes, sangat enjoy. Sangat enjoy. Yes. Tugas enjoy, diorang pun Semangat. enjoy. Semua enjoy. Seronok ni John. Itulah. Bukan setakat kita belajar cara menguruskan diri ni, tapi ada aktiviti-aktiviti lain yang sepertinya tadi menghadiri muzik ya, konsert-konsert tu. Tapi dalam menghadapi COVID ni, aktiviti itu dijalankan seperti biasa juga ke? Macam mana? Tidak. Dalam Ataupun dikurangkan lagi aktiviti? Dikurangkanlah. Sebab buat masa ni pelatih pun tak digalakkan untuk hadir ke kelas. Jadi buat masa ni memang kita cuma buat latihan online. Online class. Online class je. Mereka pun boleh buat online class. Kita akan WhatsApp bagi through their parents lah. Jadi parents yang akan bagi home Adakah bantu. cabaran untuk suruh mereka duduk di hadapan komputer?
ataupun mereka boleh? Tak, macam contohnya kami petugas akan bagi contohnya satu aktiviti latihan lah. Okey, contoh aktiviti satu memberus gigi. Okey, diorang akan buat and then ibu ataupun ayah diorang akan ambil video and then send to us lah macam tu. Okey, faham. Okey, tengok banyak perkongsian yang sebenarnya saya rasa ramai yang tak tahu. Saya pun tak tahu sebenarnya apa aktiviti diorang. Kita akan mengupas lagi selebihnya selepas ini. Jadi kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini dalam Sejahtera Asia. Hydrogen is one of nature's most abundant elements on Earth. It's not only odorless, colorless, non-toxic, and exists in great amount in water. It's also a highly efficient fuel. The use of hydrogen for clean energy is not a new phenomenon. In countries such as Norway, Germany, China, Japan, and Korea, hydrogen energy is increasingly applied for domestic use, such as in fuel cell-powered electric cars, buses, and power plants. For decades, studies have been done around the world in developing the cost-effective use of hydrogen as a sustainable alternative fuel. In Sarawak, we are blessed with an abundance of water, ranging from rivers to dams, which are great sources of water for efficient production of hydrogen. At the hydrogen production plant, hydrogen is extracted from water through a process of electrolysis, which separates hydrogen from oxygen in the water. This extracted hydrogen is then stored as hydrogen fuel. When used to generate power in fuel cell electric vehicles, FCEV, the hydrogen fuel is supplied into a device where electrochemical reaction happens. This device is called a fuel cell. In the fuel cell, the chemical process happens, combining hydrogen with oxygen. This combination results in an electrical current. Unlike fossil fuel, which is limited in amount and contributes to pollution, hydrogen is just the opposite. As it is extracted from water and it ends in the form of water, hydrogen is a great renewable source of clean energy for a sustainable future. The Integrated Hydrogen Production Plant and Refueling Stations initiatives in Sarawak are the first of its kind in Southeast Asia. This is part of the groundwork of Sarawak government's plan to chart out an ecosystem for hydrogen economy. It eventually will pave the way for advancing the sustainable and renewable energy sector in Sarawak. As more and more countries around the world develop their hydrogen economies, and by the time world demand accelerates in years to come, Sarawak will already be well positioned at the forefront as a regional and global exporter of this clean energy. Now is the best time to embark on this journey to build our hydrogen economy. Hydrogen, the fuel of the future. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan terima kasih kerana sudi menonton kami dan teruslah setia bersama kami hingga ke akhir rancangan. Masih lagi bersama kami hari ini Afiza dan juga Sharfina, pendidik kanak-kanak istimewa. Jadi kita nak tahu apa antara bantuan yang diberikan oleh kerajaan ataupun badan-badan bukan berkerajaan ni, bantuan apa yang diberikan kepada pelajar-pelajar istimewa ini? Okey, biasanya untuk pelatih PDK, diorang akan menerima allowance dari Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Every month diorang akan terima allowance. And then kalau selain daripada itu, untuk contohnya macam hari perayaan, pengurusan PDK sendirilah yang akan memberi bantuan untuk certain pelatih lah. Macam tu. Maksudnya pelatih pun ada terima bantuan juga ya? Yes, ada. Okey. Jadi kita nak tahu apakah antara
warga yang ada kat situ ataupun kanak-kanak istimewa, adakah mereka ni macam satu kategori saja, Down syndrome saja ke ataupun bagaimana? Semua kategori ada. Semua kategori. Autism, Down syndrome, fizikal, pendengaran, pertuturan, semualah, semua kategori OKU ada. Tapi pendekatan kepada anak-anak daripada berbeza kategori ni sama juga ke? Macam mana? Lain-lain lah. Ikut kategori. Macam pendengaran dan penglihatan, pertuturan tak sama untuk sesi pembelajaran dia dengan autism dengan Down syndrome, masalah pembelajaran tak sama. Jadi adakah ada pendidik ataupun petugas-petugas khas ataupun semua petugas dekat PDK boleh jaga semua? Pandai untuk menguruskan mereka. Setakat ni alhamdulillah semua pandai. Kami pun ada diberi kursus, kami pun ada diberi kelas. Jadi setakat ni semua boleh. Okey, dan kita nak tahu juga ada tak sebarang perubahan atau perkembangan anak-anak khas tersebut ketika mengikuti kelas harian di tempat anda? Kalau kita nak cakap pasal perubahan dan perkembangan ni, sebenarnya saya nak tekan kat sini, ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting. Sebab kalau latihan dijalankan di PDK tapi di rumah tak, kita nak tahu perkembangan macam mana, perubahan macam mana. Jadi setiap kali lepas kelas, kami akan berjumpa dengan ibu bapa pelatih dan kami akan terangkan apa yang dah dijalankan di PDK pada hari ini, aktiviti. Jadi minta ibu bapa penjaga untuk teruskan di rumah. Jadi kita boleh tengok perkembangan perubahan dia dari masa ke semasa. Okay, katakan kalau dipraktikkan juga di rumah, adakah perkembangan adik-adik ini akan lebih cepat ataupun lebih lagi obvious daripada slowly but surely lah. Macam tu. Tapi memang akanlah slowly but surely. Okey. Jadi Hafizah, saya nak tanya juga apa antara kalau dalam pembelajaran dalam kelas, apa antara kurikulum ataupun apa yang diajar? Basically kami akan macam kalau dari segi pendidikan, pendidikan akademik. ABC 1 2 3 macam mostly kami akan highlightkan untuk pelatih slow learner. Yang paling penting kami nak dia pandai tulis nama. Itu je yang paling penting. At least dia pandai tulis nama. Itu je lah. Adakah mereka menerima sijil juga selepas belajar daripada tempat anda itu tadi? Tak ada menerima sijil lah. Tapi maksudnya mereka boleh memilih pergi ke mana-mana sekolah khas lah ditempatkan. Okey, itu bergantung kepada ibu bapa sendiri juga sebenarnya. Jadi kriteria mereka untuk dilepaskan ataupun bukan dilepaskan lah, untuk dibenarkan, untuk dibenarkan ke sekolah kebangsaan khas ke, apa antara kriteria yang sekolah minta supaya mereka dibenarkan untuk masuk ke sekolah? Pengurusan diri lah yang paling penting. Jadi kalau dari segi pembelajaran tu tak penting sangat daripada pengurusan diri. Asal mereka tahu tukar baju, pergi tandas macam tu. Pergi tandas lah paling penting. Yes, betul. Kalau tak pergi pun sekurang-kurangnya memberitahu yang mereka nak pergi. Okey, faham. Okey, jadi itulah, terima kasih kami nak ucapkan kepada Hafizah dan juga kepada Syafrina kerana sudi berkongsi antara banyak info yang saya rasa ramai yang tak tahu sebenarnya. Dan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Baiklah, kita akan berehat sebentar dan selepas ini kami akan bersama lagi dengan dua orang tetamu lain yang berkaitan dengan sekolah prasekolah, iaitu tadikan. Jadi jangan tukar siaran, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Semangat
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya John dan juga Jess. Dan pada tahun 2020 Jess, pelbagai sebenarnya sektor yang sebenarnya terganggu ataupun terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan antaranya adalah proses pembelajaran dan pengajaran, dan itu industri pendidikan. Dan pada pagi ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sekolah bersedia ataupun bersiap siaga untuk menjelang penggal pembukaan lagi sekolah baru. Jadi pada pagi ini kita akan bersama dengan Madam Pang Cheng Ling, Guru Besar Lodge National Primary School dan Kindergarten, dan juga Cikgu ataupun Puan Dayang Linora yang Guru Lodge National Primary School and Kindergarten. Selamat pagi, selamat and welcome to the show. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih jumpa kami. Okey, baik. Maybe nak tanya dengan Cikgu Dayang dulu. Mungkin boleh kongsikan bilakah penggal persekolahan tahun 2021 ni akan bermula? Okey, kita akan mulakan ikut KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, pada 20 Januari 2021. Hari Rabu lah. Hari Rabu, jadi lagi 2 minggu. Tak lama lagi, 2 minggu. Okay, jadi tu Madam Pang sebagai Guru Besar, mungkin apa antara persediaan ataupun pembaharuan dalam SOP pengurusan sekolah dan tadika bagi tahun 2021? Okay, I speak in English. Okay, boleh. Sure. Okay, when we talk about SOP, I think the guidelines and SOP provided by the Ministry of Education is very good and very in great detail. So we followed the guidelines strictly for the year 2020, and we are going to continue doing the same thing for the year 2021. Okey, dalam berdepan norma baharu ini, setiap sekolah pasti ada menyediakan carta aliran pergerakannya keluar masuk murid-murid sekolah ini. Jadi mungkin boleh terangkan lebih lanjut di sekolah anda sendiri, Madam Pang. You mean like SOP yeah, upon arrival and so on? Yeah. Okay. Upon arrival, we'll take the temperature of the students, and then for kindergarten, the teachers will guide them to wash their hands. For primary, we will sanitize their hands, and then each and every one of our students, they are given a barcode. So yeah, upon arrival, the teachers will scan their barcode to register their visit, and then for lunch and break, they will have their lunch and break in the classroom. So food will be sent to the classroom. Wow. Makanan dihantar ke Itulah, kelas. sebab sekarang nak pergi sekolah lah ni. tak boleh berkumpul dekat kantin. Boleh juga, betul-betul. Sebab kadang-kadang budak-budak kan, kadang-kadang mereka akan lupa. So mungkin Cikgu Dayang mungkin boleh kongsikan cabaran untuk pelajar-pelajar ni mematuhi SOP. Adakah pelajar-pelajar ni faham ataupun adik-adik tu macam selalu lupa dan selalu nak main bersama? Kena ingatkan ke macam mana tu? Ya, budak-budak kan, sebab kita dealing dengan budak tahun 1, selalunya mereka lupa. Tapi pagi-pagi kita dah sediakan video. Ada video mengingatkan mereka bahawa dia SOP macam mana, makan macam mana, nak ke tandas macam mana, nak balik macam mana, semua dah tiap-tiap pagi kita sediakan dalam kelas. Ada video. Wow, ada video disediakan. Ada video. Madam Pang dah sediakan. Kami ada video. Itu pendekatan dekat sekolah Lodge, John. Saya rasa semua sekolah pun macam tu. Dia kena tunjuk. Jadi mungkin any complaints from the student, macam the kids like they complain. Macam mana? The younger kids, they are okay. The elder one, they feel a bit awkward because they cannot play or be too near to their friends. Because the year before that, they're so used to playing. Yes, But exactly. then suddenly this year, so everything changed. Yes. So they need to be reminded all the time. Mesti diingatkan selalu. Lupa kan? Ya, betul. Tapi kalau sekiranya ada murid yang mengalami tanda-tanda seperti batuk, sesema itu tadi, bagaimana langkah persekolahan di pihak sekolah Lodge ini tadi, Cikgu Dayang? Okey. Kami dekat entrance dah scan. Kalau sekiranya temperature 37 above, kita tahu dia dah demam, so immediately tak boleh masuk sekolah. Tak boleh masuk. Kita we inform the parent, sebab kita dekat foyer sana kan, dah ada tu, inform the straight away, bawa mereka balik. Tak boleh masuk sekolah. Don't take the risk lah. Ya. Betul. Tak take risk.
Sebab ni student tu kalau seorang kena semua boleh kena ni Betul. John. Lagi-lagi Masuk adik-adik. betul. Yang Sebab masuk kadang-kadang mereka situ. demam, mereka tak bagi tahu. Mereka coughing ke flu. Flu ke. Betul. Betul lah. Okey. Dan juga kita tahu sepanjang berdepan dengan pandemik COVID-19 ni kita menggunakan pembelajaran dalam talian. Jadi untuk menurut anda sendiri, pembelajaran dalam talian itu adakah sedikit sebanyak sebenarnya membantu Cikgu Dayang? Sungguh membantu. Mula-mula tu memang stres. Cikgu stres, murid stres, ibu bapa pun stres. Lepas tu slowly kita belajar. Yeah. Okay, dan cikgu kami sama-sama pun belajar juga. Lepas tu budak dan ibu bapa pun tumpang belajar. So slowly lepas tu the second stage kami dah okey Terbiasa sudah. Dah biasa dah. So really helpful lah. Kena terima juga John. Kena terima tu. Tak ada cara lain Betul lah. lagi. Tak ada cara lain. Kita tak nak tamatkan sebenarnya sesi Itulah pembelajaran. adaptasi norma baru. Betul, adaptasi Semua norma kena baru. adapt and change. Semua kena belajar. Ya. Baiklah, banyak perkongsian dikongsikan oleh Madam Pang dan juga Cikgu Dayang. Selepas ini kami akan kembali lagi, jadi jangan ke mana-mana. Berehat sebentar, jumpa selepas ini. Baik, masih lagi bersama saya Jess dan John dan tak lama lagi alam persekolahan akan bermula. Jadi kita ada guru besar dari sekolah Lodge International iaitu Madam Pang dan juga Cikgu Dayang untuk kongsikan persediaan dalam menghadapi pembukaan sekolah ini, John. Okey, baik Cikgu Madam Pang. Okey, adakah ibu bapa dibenarkan membuat pilihan untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah? Okay. Actually, we encourage all parents to send their children to school because if we all follow the SOP strictly, it should be safe. But then we still have parents who are concerned about the pandemic situation now. So they might choose to keep their children at home. So they will need to write in a letter to inform us of their decision. And then our teachers are actually ready to give live teaching and also recorded teaching session to share with this group of students. So everything is well prepared actually. Yeah, already. yes. So they have a choice to go to school or not to go. But I But think we encourage them to But send. to me, learning still needs to be face to face. Yes. I mean, as much as you can do online, but I think the best is still face to face. Learning cannot change lah. Yeah, the effect is different. Yeah, it's different. The effect is different. Okay, anyway, kita dah tahulah pembelajaran dalam talian ni kita tahu ada hadnya, ada limitnya, Cikgu Dayang. Jadi kepada contohnya untuk pelajar tadika tahun terakhir yang nak melangkah ke darjah 1, adakah sesi pembelajaran online tersebut serba sedikit macam mengganggu ataupun limit their learning dan macam tidak membenarkan mereka untuk ke darjah 1? Is that the case? No, I don't think so. Kami tak adalah tak ada kes lah sebab kita dah mula dari kindi. So budak tu dah biasa dah dengan online. So dari kindi kita step by step lah masuk darjah 1 dan seterusnya okey dah. So tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Okay. Jadi untuk
buku teks pula ni. Bagaimana proses pemulangan dan agihan buku teks untuk murid sekolah rendah dilakukan, Madam Pang? Okay, for our school, our students, they don't borrow books from the school. So they buy their own books, textbooks and workbooks. And we actually have arranged for a 3 days book sales for our students before the school reopens. I see. Okay. Kita lain. Yeah. Baik, maksudnya tak ada masalah lah ni Jom sebab penjualan buku dah dilaksanakan 3 hari sebelum tu ya. Ya. Okey, jadi tak ada masalah untuk student untuk pulang. Maksudnya gunakan buku tak itu payah sendiri, pulang tak payah sebab kongsikan. dah sendiri punya. Tak payah kongsilah maksudnya. Okey, Tak payah kongsi. adakah terdapat krisis kewangan dalam melunaskan gaji bagi para guru, tukang masak, pentadbir dan pengawal keselamatan? Tapi kalau ada, bagaimana menangani masalah tersebut, Cikgu Dayang? Okey, buat masa ini kami tak ada tukang masak sebab sekolah kami memang swasta kan. So disebabkan management kami dah tersusun, tak atur. So keuangan tak ada masalah. Keuangan tak ada masalah. And then lepas tu kami tahun ni pun kami dapat bonus. Wow, itu sebaliknya ya. Seronok. Kami dapat bonus macam tahun-tahun yang lepas. Jadi tak ada masalah lah sekolah kami. Alhamdulillah. Sebaliknya. Ya. Well managed. Kalau John nak dapat bonus, kena kerja keras ni John. Okey, baik. Sesi persekolahan akan bermula 20 Januari nanti. Adakah sekolah sekarang sudah bersedia dari segi SOP, pengurusan kerusi, meja dan sebagainya? Dah 100% saja untuk menerima pelajar kembali? Not really 100%. Okay. We are preparing to beautify our school. Yeah. So after that, Kami akan we are datang ke going sekolah. to actually the marks on the floor and so on are ready. So the tables and chairs will be done after this. I see. Yeah. Normally we arrange the tables and chairs in such a way that the students are keeping 1 meter apart, shoulder to shoulder. So around 30 students in one class. So now the limit is only 30. Even before this, are there any cases where there are more than 30 students in one class? We do have. Dulu, ya. So what happened now to the? We have to move them to a bigger room. Oh, I see. Okay. Ya. Nasib baik ada kelas yang ekstra ya. Ada Ya, kelas kosong yes. lagi. Boleh muatkan mereka semua. Okey, baik. Kalau macam itu untuk student yang contohnya ibu bapa tadi ada ibu bapa tak bersetuju untuk menghantar anak-anak mereka. Jadi anda telah membuat persediaan dari segi pembelajaran secara live. Okey, adakah dibenarkan juga untuk datang sebenarnya maksudnya daripada sistem bergiliran, ada tak? Maksudnya kalau hari ini student ni dah datang, jadi hari yang seterusnya student lain pula, boleh ke macam tu? Ada tak sistem bergiliran? Sebab sebelum ni setahu saya ada sistem bergiliran dilakukan. Yeah, but for our school, Kami we are tak not following that module. Maksudnya semua boleh datang lah. Yes, Kalau datang je. Yeah. So, sesi persekolahan 20 Januari, adakah sekarang mendapat macam feedback daripada student ataupun parents yang mereka tak sabar nak masuk sekolah? Like, they miss school any maybe? Ada? Yeah, ada. our Selalunya. students. Nampak you post-post dekat Facebook ke dekat social media, tak sabar nak balik sekolah ni ya. Rindu sebab sekolah sebenarnya fun. Yelah, I kalau miss macam tu school sama lah actually. belajar. Cik, I miss school. Betul. It's fun actually. Dengan kawan-kawan. Tapi belajar kat universiti lain. So Yelah, kita nak- betul. Masa dekat sekolah dulu macam-macam perangai John ni. Sampai kena marah cikgu. The best time is school time. Betul, school The time. best time is school time. Kalau cikgu sendiri, identiti cikgu Dayang dikenali sebagai cikgu yang garang ke macam mana? Saya memang cikgu disiplin. Memang garang. Cikgu Wah, disiplin disiplin. ya. Okay. Kuku, Baru okay. tahu. Kalau ni ini dia tak dah boleh, memang kena tak dah boleh. ni. Dah ada siap-siap mani pedi. Tak apa, ni sekolah rendah. Okey lagi. Tapi kita kata orang kebit tiup. So strict tapi nice. Mesti budak-budak kan. Yep. Tak boleh lah kita nak marah dia tu macam tu. Dia main-main lah dengan dia. Tapi disiplin. Betul. Sebab cikgu disiplin kan? Mesti disiplin. Baik, Madam Pang. Okey, saranan kepada ibu bapa sebelum menghantar anak ke sekolah pada hari pertama. I think parents need to get their child ready physically and mentally. Need to remind them of the SOP that they need to follow in the school, especially like washing their hands frequently, keeping social distancing,
and wearing face masks at all times. That is on the SOP. Yep. And then we all know after long holiday, children will be sleeping late, waking up late. So I think that is another part the parents will need to train them. Wake up, sleep early, wake up early. Mula tidur awal sekarang. Janganlah. Very long break. Very long break. For me pun nanti I would susah juga nak bangun. Janganlah. Harap mereka dah start tidur awal. Tapi saya rasa kanak-kanak sekolah ni excited dah pergi sekolah sebab makanan pun dihantar pergi kelas. Ibu bapa pun tak ada masalah ya sebab mereka pun bekerja, jadi ada juga sedikit sebanyak membantu sebenarnya ya kalau pembukaan sekolah ini dijalankan. Jadi baiklah, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Madam Pang dan juga Cikgu Dayang kerana sudi berkongsi sebab sedikit mengenai Lodge National Primary School and Kindergarten. So, thank you so much once again. Thank you. Baik, terima kasih kepada anda. Itu saja yang kami ada untuk episod hari ini. Dan peringatan ringkas untuk anda, pastikan anda patuhi SOP penggunaan pelitup muka, jaga jarak, jaga kebersihan dan sebagainya sebab peningkatan kes dekat negara kita dan juga dekat Sarawak membimbangkan. Jadi, kita jaga kita. Betul. Jadi saya Jonathan Ding dan saya Jessica John. Kita jumpa lagi esok hari hanya dalam Sejahtera Asia daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Bye. If you only had a day in Kuching, where would you go? Would you go beyond the familiar? Would you explore further? Would you discover traditional trades and embrace the craftsmanship? Where old trades thrive over generations of makers. Would you explore a city where past legacies are visible in heritage and culture? Would you measure your day in your own heartbeat or by moments that take your breath away? Discover an adventure. To be curious. To explore timeless history. And be captivated by a crossroad of cultures where the river connects as well as nourishes. Various ethnics coexist in harmony with differences, yet seeking common ground. Decorating the streets and back alleys of Kuching. Would you taste unforgettable palate delights, where the best dishes are our street food? Stroll at the markets for exotic finds like the rebel shoots, sour terung asam, and popular midden foods. Would you walk through places of worship to learn centuries worth of wisdom, to expand your horizon and perspectives from sacred
spiritual sides across faiths. Would you make a variety of colorful memories? And embrace the beauty of traditional heirlooms? Or take the time to browse for modern goods where international brands are welcome? You savor the fresher seafood and local side dishes served with a smile, where each menu comes with an explosion of flavors to suit every taste bud. Would you make friends with the people and turn strangers into friends? This is the homeland of unity, diversity, and serenity. This is Kuching City.